saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. 主内弟兄姐妹平安， Selamat Natal. 圣诞快乐！ Masih suasana Natal? 还是圣诞的这个情况， Sudah masuk ke suasana yang menjelang akhir tahun. Jadi suasananya dari Natal sudah mau ke tahun baru ya. 就是从圣诞到这个年底很近的。 Bapak Ibu Saudara, ada yang bilang kalau di akhir tahun setelah Natal biasanya jemaat itu sudah banyak yang pergi liburan. 很多人说，如果圣诞之后，就是要年底的时候，很少人来教会。就是 Jadi kalau gereja lebih sepi biasanya adalah puji Tuhan karena jemaat banyak uangnya untuk bisa liburan. 如果教会就是很少的人，那就是要感谢主，因为 Tapi kalau jemaat masih banyak seperti ini, 如果教会还有很多人这样子， saya suka tanya sama orang-orang Metodis, mereka berkata bahwa kami liburannya nanti. 我常问这个以马内利堂的会友，他们说，我们待会儿才过Karena sebenarnya kami pengen tetap datang kebaktian tutup tahun, awal tahun di gereja yang lebih sepi. 因为我们要这个在不多的会友们来庆祝这个新年。 Artinya GMI diberkati dengan jemaat-jemaat yang setia seperti Bapak Ibu Saudara. 那就是说，以马内利堂就是很感谢主有这样的信实的Tepuk tangan dulu ya buat kalian 为我们 semuanya. 大家来感 Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat-sangat indah sekali. 今天我们想要思考的主题就是很美好的主题， Ini menjadi sebuah tema dalam kebaktian tutup tahun. 这个是我们年底的这个崇拜会的主题。 Temanya yang diberikan kepada saya adalah Ebenezer. 主题是以便以谢。 Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyingkat tema ini menjadi satu kata Eben. 我要把这个我要把这个减少的变成以便。 Eben itu berupa singkatan, yang pertama adalah Exit 2025, lalu kemudian B-nya adalah berani evaluasi fokusku, E-nya explore, batu tanda pertolongan Tuhan, dan yang terakhir nyeritain pertolongannya. 在这个以便以谢，我们可以记得，就是以就是以神的旨意告别2025年，然后变就是变以永仪，评估检视我的焦点，以就是以坦硕。神帮助记号的石头，然后谢就是感谢主和诉说他的恩典。 Sehingga Bapak Ibu Saudara diharapkan mudah untuk mengingat Ebenezer itu apa nantinya ya. 所以我希望待会儿我们会记得，很容易记得以便以谢是什么的。 Kita mulai dengan yang pertama itu adalah Exit 2025. 第一的以就是以神的旨意告别2025年。 Bapak Ibu Saudara, saya percaya dunia bukan hanya orang Kristen itu punya cara exit keluar dari tahun yang sudah sampai di penghujung tahun. 我相信不单单基督徒，但是世界也有他自己的办法来走出2025年。 Mall-mall penuh dengan barang-barang yang mau didiskon, di sale, cuci gudang, tahun depan ada produk baru. 商场里面就是有很多折扣的东西，然后新年也有很多新的物品。 Pengusaha banyak yang memikirkan gimana caranya barang-barang di gudang akhir tahun ini bisa keluar. 商人也是上脑筋，就是他们尽力把他们的东西卖出去。 Tentunya berganti dengan cuan yang masuk gitu ya. 当然，他们也需要赚钱。 Keluarga-keluarga mulai berpikir akhir tahun kita tutup 2025 dengan ngapain? 家人也有很多来想年底我们要怎么度过。 Anak pemuda saya ada yang bilang, Ci, gue mau numpang promo. 我教会的年轻人有的说师母传道我要卖东西。 Promo apa saya tanya? 要卖什么呢？ Dan dia berkata promo staycation atau dinner pas old and new. 我要分享的就是待在旅馆，然后就是要度过这个新年的活动。 Sebagai pecinta promo alias diskon, saya bilang boleh, silakan promosi. 因为我喜欢这个折扣的，所以我欢迎他来分享。 Kita memikirkan bagaimana caranya kita keluar dari tahun 2025 dengan hal-hal yang menyenangkan, Bapak Ibu Saudara.
我们不断的想，我们要如何以这个喜乐的方法来走出2025年。Tapi seringkali memang kita hanya berhenti pada diri kita, kepentingan kita, atau hal-hal yang menyukakan keluarga kita. 但是呢，我们常常就是停在我们的身上，还是在我们家人的身上。Fokus kita seringkali hanya pada kesenangan diri kita, Bapak Ibu Saudara. 主内弟兄姐妹，我们的焦点常常就是在我们的身上而已。Sebenarnya nggak semua itu adalah hal yang salah, Bapak Ibu Saudara. Sepertinya pointer saya yang salah. 其实不是说那一切事情那些东西是错的。Itu di atas ada siapa yang bisa bantu? Oke, terima kasih. Sebenarnya waktu kita memikirkan kepentingan kita itu tidak semuanya salah. 当我们想我们自己的事情，其实不是说每个是错的。Tapi seringkali ketika kita hanya berhenti pada kepentingan kita, 但是很多时候，当我们停在我们自己呢， Bapak Ibu Saudara, kita lupa untuk bertanya, keluar dari 2025 apakah saya sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? 但是呢，我们常常便忘记，我们走出2025年之后，我们已经做过什么呢？为神做过什么？ Firman Tuhan hari ini akan membawa kita untuk bisa exit 2025, keluar dari tahun 2025 dengan cara yang benar, yaitu cara yang Tuhan kehendaki. 今天的讲道就是要教导我们来以神的旨意来走出告别2025年。 Mari kita nyatakan tekad kita sama-sama dengan membaca ini barengan nanti ya. 我们来一起立志这个句子，我们一起说。 Yang tulisannya warna hitam, bahasa Indonesia dan Mandarin kita baca sama-sama ya. 黑色的就是在上面的，我们一起读。 1, 2, 3. 我们要 Aku mau belajar 学习， exit 2025 神的 dengan 旨意。 mencari kehendak Tuhan. 我们要学习寻找神的旨意，走出2025年。 Ternyata temponya kalau diterjemahkan ke bahasa Mandarin beda ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau baca ini sama-sama, sebenarnya itu menyatakan sebuah tekad kita siap nih untuk cari kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan untuk keluar dari 2025 dengan caranya Tuhan. 如果我们看这个句子，其实我们要一起立志，我们要以寻找的神的旨意，以正确的方法来走出2025年。 Tadi kita sudah baca 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 12 walaupun tidak semua ayat. 我们刚刚有读撒母耳记上第7章，但是不是全部读的。 Saya bacain 6 ayat pertama Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian penterjemah akan membacakan ayat 7 sampai ayat 12. 我们会用印尼文来读第1到第6节，然后第7到12节是用中文的来。 Firman Tuhan ini yang akan menjadi dasar dari 1 Samuel pasal 7, saya baca 1 sampai 6. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. 第7到12节用中文来读。非利士人听见以色列人聚集在米斯巴，非利士人的首领就上来要攻击以色列人。以色列人听见就惧怕非利士人。以色列人对撒母耳说：“愿你不住地为我们呼求耶和华我们的神，救我们脱离非利士人的手。”撒母耳就把一只吃奶的羊羔献与耶和华做全牲的燔祭，为以色列人呼求耶和华，耶和华就应允他。
撒母耳正先番集的时候，非利士人前来要与以色列人征战。当日，耶和华大发雷声，惊乱非利士人，他们就败在以色列人面前。以色列人从米斯巴出来，追赶非利士人，击杀他们，直到伯甲的下边。撒母耳将一块石头立在米斯巴和善的中间，给石头起名叫以便以谢，说到如今耶和华都帮助我们。 Bapak Ibu Saudara, ayat ini mendasari perenungan kita dari bagian Eben, kita masuk ke B. Yang kedua, berani evaluasi fokusku. 以便以谢就是第二的变，就是呢，我们要勇于来检视我们的焦点。 Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua itu kurang lebih berkata seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Dan di ayat yang ketujuh itu berkata ketika musuh datang, yaitu orang-orang Filistin, bangsa Israel merasa takut. 第二节有说到以色列全家都倾向耶和华，然后在第七节有说，当敌人来的时候，就是非利士人，他们以色列人都惧怕。 Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel pasal yang ketujuh ini, dari dua ayat ini kita melihat gambaran Israel sedang ada di dalam masa transisi. 在这个第七章，我们可以知道，以色列民就是在过渡期。 Mereka bukan sedang berpesta, tapi mereka sedang merasa lelah, mereka merasa tertekan, mereka ketakutan. 他们不是在举行派对，但是他们在惧怕当中，在疲惫当中。 Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 20 tahun tabut Allah ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka penuh dengan keluhan. 我们想象一下，20年的时间，这个约柜是在他们当中，但是他们觉得很疲惫、很累。 Keluhan dan ketakutan itu membuat fokus bangsa Israel tertuju pada perasaan, emosi mereka, tertuju pada ancaman, tertuju pada tekanan masalah yang mereka hadapi. 他们的这个抱怨和惧怕，就是让他们的焦点就是放在这个惧怕当中，然后失败、威胁。 Masalahnya Bapak Ibu Saudara, bukannya tidak boleh merasa takut ataupun merasa capek atau lelah. 其实不是说我们不可以觉得累，不可以觉得惧怕。 Tapi ketika ketakutan dan rasa lelah itu membuat kita terfokus hanya kepadanya, 当我们把焦点放在惧怕和疲惫当中， maka kita sedang menatap sesuatu yang sedang menghancurkan kita. 其实我们是在看王，就是让我们惧怕的事情。 Bapak Ibu Saudara, bukankah sebenarnya kita mirip sama bangsa Israel? 我们跟以色列民是不是很同样？ Tadi kita nyanyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. 我们刚刚唱的诗歌就是求神教导我们数算日子。 Hari ini tanggal 28 Desember, sebentar lagi 31 Desember. 今天12月28日，过了不久要31日了。 Kalau kita nengok ke belakang, tahun 2025, apa yang menjadi fokus kita Bapak Ibu Saudara? 如果我们回头，我们想一下，我们的焦点是什么？ Bapak Ibu Saudara, apakah fokus kita sepanjang 2025 itu hanya pada kegagalan kita, masalah kita, penderitaan kita, sehingga kita mengeluh kepada Tuhan? 是不是我们这一整年的焦点是放在这个我们的失败、我们的惧怕？ Sehingga kita berkata kepada Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, begitu takut seperti bangsa Israel. 所以我们会向神说：“神啊，我不知道在前面我要面对什么。” Bapak Ibu Saudara, salah satu aplikasi praktis dari bagian poin berani evaluasi fokus, 在这个第二点的这个简单进行的方法， saya mengajak Bapak Ibu Saudara nantinya untuk merenungkan, ada nggak satu fokus yang seharusnya kita ubah di 2025 sebelum kita exit 2025? 我要我们每个思想一下，有没有我们需要改变的焦点？ Bisa jadi fokus kita itu adalah peristiwa yang berat di 2025. 有可能我们的这个今年2025年的焦点其实是一个很难的事件。 Bisa jadi 2025 fokus kita adalah sesuatu yang merupakan kegagalan kita, sesuatu yang kita sesali, sesuatu yang kita merasa kita kehilangan. 有可能
我们的焦点就是我们所后悔的事，我们失去的事。 Sehingga kalau ditanya 2025 apa yang paling berkesan bagi kita, kita langsung ingat peristiwa itu Bapak Ibu Saudara. 所以当人家问我们2025年有什么事呢，我们就想起那个很重、很伤心的事。 Sebelum kita exit 2025, berani kita harusnya untuk evaluasi fokus kita. 我们走出2025年之前，我们要勇于检视我们的焦点。 Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Indonesia saya mengajak kita untuk baca sama-sama kata yang ada di bagian warna hitam. Itu menolong kita ketika kita membaca. Bapak Ibu Saudara bukan hanya mendengar. 我要大家一起读那个黑色的字。当我们读的时候，我们不单单听。 Sehingga makanya berbahagia orang yang menjadi guru. Karena bukan hanya dapat baca, tapi ngajarin ulang, ngomong lagi. 所以当老师的人有福了，因为他不单单学习，但是他可以再教别人。 Sehingga kita bisa lebih mengingat. Poin yang berkaitan dengan berani evaluasi fokus saya rangkumkan dalam kalimat warna hitam. 我已经把这个第二点的变成一个句子了。 Yang bahasa Indonesia bareng saya, baca sama-sama, nanti yang Mandarin bareng penterjemah ya. Bahasa Indonesia terlebih dahulu, 1, 2, 3. Ebenezer mengajarkanku, tanpa evaluasi fokus, pergantian tahun tidak mengubah arah hidupku. Iman bukan menunggu keadaan membaik, tapi belajar bersyukur di setiap keadaan. 以便一切教导我，如果没有检视焦点，新的一年就不能改变我生活的方向。那信心呢，不是等待情况变好，但是学习在任何情况学习感恩。 Bapak Ibu Saudara, saya baru ingat, kayaknya kalau diterjemahin bisa jadi mungkin terjemahannya beda ya. Harusnya tertulis biar bisa dibaca sama-sama oleh yang berbahasa Mandarin ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat poin yang selanjutnya setelah kita berani evaluasi fokus. Berikutnya adalah explore batu tanda pertolongan Tuhan. 当我们勇于检视我们的焦点之后，我们要以探索神帮助记号的石头。 Tadi di ayat yang ketiga Samuel itu berkata kepada seluruh bangsa Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jauhkanlah Allah asing, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. 在第3节，撒母耳对以色列全家说：“你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神从你们中间除掉，专心归向耶和华。” Bapak Ibu Saudara, kalau di poin sebelumnya kita diajak berani untuk mengevaluasi fokus kita. 如果在第2点，我们就是被邀请来检视我们的焦点。 Di bagian yang ini kita diajak untuk mengarahkan fokus ke tempat yang benar. 在这一点呢，我要邀请大家来把我们的焦点放在正确的地点。 Perhatikan satu kata penting di sini adalah kata berbalik. 在这里呢，有一个字很重要的，就是归顺。 Bapak Ibu Saudara, makna dari bahasa aslinya kata berbalik itu bukan sekedar menyesal. 其实这个归顺不单单后悔的意思。 Jadi bukan posisinya di sini lalu kemudian menyesali itu namanya berbalik, bukan. 不是说我们在这里，然后我们会后悔，然后那就是归顺，不是这样子。 Posisinya justru ketika ada di sini, lalu kemudian kata berbalik, ketika menyesal itu sifatnya aktif, berbalik. 所以归顺的时候，当我们后悔的时候，我们就回头。 Sehingga Bapak Ibu Saudara ini mengalihkan fokus kita yang sebelumnya hanya pada diri kita. 所以呢，这个方面就是要我们转移我们的注意力。 Sekarang kita mau belajar arahkan fokus kita kepada Tuhan. 现在我们要学习把我们的焦点放在神那边。 Tahapannya jelas Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu dikatakan menjauhkan berhala. Ganti fokus. Tadinya sibuk dengan diri, kepentingan diri, semua yang kita suka, semua yang kita bilang itu jadi penderitaan kita, fokus kita. 这个步骤是很清楚的。之前我们就是把焦点放在我们自己。 Menjauhkan berhala, tahapan pertama, ganti fokus. Lalu yang kedua adalah datang kepada Tuhan.
第一点就是我们转移我们的注意力，然后第二就是datang kepada Tuhan. 第二就是来到神的跟前。 Alkitab berkata tadi Samuel bilang berseru, beribadah kepada Tuhan. 在刚才撒母耳有说倾向耶和华， Artinya apa nih buat kita Bapak Ibu Saudara? 倾向耶和华是什么意思？ Bapak Ibu Saudara, maknanya adalah ketika kita berkata mengevaluasi tahun 2025, fokus kita bukan lagi pada hal-hal yang mendukakan kita, hal-hal yang membawa kita pada kegagalan. 当我们检视我们的焦点，我们就是不把这个失败、伤心的事情变成焦点了。 Explore Ebenezer itu artinya kita belajar bukan mencari kesalahan, tapi mencari jejak tangan Tuhan. 探索以便以谢，不是说我们找出错误，但是我们要寻找发现神记号的这个石头。 Kalau ayat 12 tadi dikatakan Samuel membangun batu yang bernama Ebenezer, meletakkan batu itu di sana. 如果在12节有记载说撒母耳立起这个石头， Eben itu artinya batu, penanda. Lalu kemudian kalau kita berbicara tentang batu itu adalah sesuatu yang kokoh. 以便是石头的意思，那就是说很坚固的一个东西。 Ezer dalam bahasa aslinya itu adalah pertolongan yang datang dari luar, bukan usaha manusia. 一切的意思就是从人以外来的帮助。 Kalau ditanya tahun 2025 adalah tahun yang seperti apa untuk setiap kita, kita mungkin menjawab dengan berbeda-beda satu sama lain. 如果有人问2025年是怎么样的一年呢？我们有可能的答案是不一样。 Ada yang berkata mungkin tahun ini adalah tahun yang berat. 有人说这2025年是很重的一 Tahun 年， 2025 adalah tahun yang penuh dengan luka. 充满伤痕的一年。 Tahun 2025 mungkin adalah tahun yang penuh dengan kegagalan. 今年是崇拜失败的一年， Tahun 2025 mungkin adalah tahun yang penuh dengan kesuksesan. 也许也是一个充满成功的一年。 Tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan air mata mungkin. 也许今年是一个充满哭泣的一年。 Bapak Ibu Saudara, di ayat 12 Samuel membangun Ebenezer. 在12节记载说，撒母耳立起以便以谢。 Batu itu dibangun bukan dengan usaha mereka. 这个石头不是以他们的力量立的， Batu itu dibangun bukan karena hidup bangsa Israel adalah hidup yang sempurna, Bapak Ibu. 这个石头立起的不是因为他们的生活是完全完美的， Batu itu berdiri setelah peperangan. 这个石头立起是战争之后才立的。 Batu itu berdiri setelah ketakutan, setelah keluhan yang panjang. 这个石头可以立的，就是战争之后，惧怕之后。 Batu itu berdiri setelah tangisan dan satu kesadaran bahwa mereka nggak bisa melakukan apa-apa dengan usaha mereka sendiri. 这个石头也可以立，就是哭泣之后，他们也发现他们是不能靠自己的 Ezer 力量。 artinya pertolongan berasal daripada Tuhan. 一切的意思就是从神而来的帮助， Artinya justru Tuhan hadir di tengah kekacauan umat Tuhan. 意思就是说，神就是在他子民的这个混乱当中。 Jadi firman Tuhan hari ini tuh mengajak kepada kita untuk bertanya lebih dalam. 今天的讲道就是让我们更深刻的问， Di bagian mana sepanjang tahun 2025 ini sesungguhnya tangan Tuhan itu bekerja dalam hidupku. 在这一整年，其实神最清楚的动工是在哪个方面呢？ Peristiwa apa di tahun 2025 di mana aku melihat luka, di mana aku melihat kegagalan, di mana aku melihat air mata, tapi di situ aku melihat jejak tangan Tuhan menyertaiku. 今年的时候，当我看见失败，当我看见惧怕，伤心，但是也是在那时候，我看到神的帮助是哪个方面？ Bapak Ibu Saudara, saya suka pakai kata explore. 我喜欢用这个探索的这个字。 Explore itu artinya berusaha menemukan sesuatu yang tadinya kita belum tahu atau belum temuin. 探索的意思就是
我以前不知道的事，然后我就是希望我可以得到，我可以知道。 Kalau di psikologi ketika kami mengkonseling klien gitu ya, 在心理学，当我们帮助会友们的话， kami biasanya memakai kata membingkai masa lalu. 我们平常是用重新诠释问题这个词。 Masa lalunya tidak berubah, 他们的过去是不改变， tapi dengan memakai sudut pandang atau kacamata yang baru, maka kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang baru. 当我们用新的角度来看，那我们就有新的方式来看这 Mungkin 个事 kita 情。 melihatnya tahun 2025, aduh ada batu yang menimpaku yang membuat aku sakit, membuat aku terluka, membuat aku kecewa, membuat aku marah. 有可能我记得2025年就是有压在我身上的这个失败，生气压在我身上。 Tapi mau nggak kita explore, berusaha menemukan ternyata batu yang kita anggap menyakitkan itu, di situ jejak tangan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. 但是我们要不要再想一下，其实同时也是在那边有神帮助的记号。 Bapak Ibu Saudara, saya suka pasang status baik di WhatsApp group ataupun di Instagram. 我在 WhatsApp 和 Instagram 我常常分享。 Salah satu status yang saya pasang beberapa tahun, mungkin 2 tahun kali ya, ada seperti itu. 这个是我2年前所分享的。 Itu alat untuk melembabkan ruangan dikasih sama Cijeninya Kohenson ya di sini dulu. 以前这个是吉杰尼给我的一个，就是要变成就是要让一个房间变成很超市这样子。 Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gambarnya itu pecah. 如果我们可以看到那个照片已经破坏了。 Dan pada waktu pecah saya berpikir, oh iya ya seperti kitab pengkhotbah bilang segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya, ini barang ada umurnya gitu ya. 破坏的时候，我就想到圣经里面有说，每个东西都有时间的。 Waktu saya lihat-lihat itu barang udah pecah, saya udah pengen masukin ke tong sampah Bapak Ibu Saudara. 当我要丢在垃圾桶的时候， Saya lihat-lihat lagi, karena saya ngerasa ini barang kok kayaknya masih bisa berfungsi ya, saya ngerasa sayang Bapak Ibu Saudara. 我再看看，好像这个东西还可以用的，我还舍不得。 Dan Bapak Ibu Saudara, mulailah saya berprakarya, akhirnya saya pasang status yang kedua Bapak Ibu Saudara. 然后我就尽力来修改它，然后我就分享新的status。 Saya rekatkan pakai pita warna emas, jadinya cakep lagi Bapak Ibu Saudara, dan dia bisa mengepul kembali. 我用金黄色的这个绳子来把它变得更美丽，然后这个还可以用的。 Dan di status saya kutip lagi ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa tadinya yang rusak ini diciptakan ulang, jadi cakep lagi gitu ya. 然后我也在我的 status 分享，以前它是破坏了，但是它已经在重造。 Karena saya ingat hidup saya gitu ya Bapak Ibu Saudara, dan hidup setiap kita anak-anak Tuhan yang ibaratnya udah pecah terus Tuhan ciptakan ulang di dalam Tuhan Yesus. 我记得就是我的生活和我们的生活已经破坏了，但是神再一次重造我们。 Waktu saya pasang status ini, kemudian saya berkenalan dengan satu kata yang diucapkan oleh akun Instagram Denisa dan Rico. 我分享这个时候，Rico 和 Denisa 有分享一个字， Kayaknya si contoh Denisa kayaknya yang ngomong pada waktu itu. 有可能是转到 Denisa 说的。 Ci, ini kayak kintsugi, dia bilang. Stella 这样就像金记。 Kintsugi itu apaan? Saya nggak ngerti. Ternyata akhirnya kemudian saya googling Bapak Ibu Saudara. 然后我就找金记是什么呢？ Bapak Ibu Saudara, kintsugi itu ternyata seni untuk tidak membuang barang-barang yang pecah, tetapi direkatkan ulang dengan serbuk emas. 所以呢，金记是一个就是在日本的这个艺术，
它是用这个黄金来把这个碎片合起来。 Pecahannya disatukan lagi sama serbuk emas, retakannya itu tidak disembunyikan tapi ditonjolkan dengan serbuk emas itu. 所以这个碎片没有丢掉，但是他把这个碎片用金黄 Sehingga 合 Bapak 起 Ibu 来。 Saudara, sesuatu yang tadinya retak, jelek, buruk, hancur, sekarang justru menjadi bagian yang indah, bahkan lebih bernilai karena ada serbuk emas itu. 它起初已经破坏了，但是当有这个金黄色的这个呢，变成更美丽、更有价值。 Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga melihat hidup kita seperti benda yang retak. Di tahun 2025 ada retakan-retakan, ada pecahan-pecahan, ada serpihan-serpihan. 很长的时候，我们看我们的2025年是有很多碎片、很多裂痕， Relasi yang mungkin gagal, 有可能我们的关系、人间关系失败了。 harapan-harapan yang kita rancang di awal 2025 ternyata mendekati akhir tidak terpenuhi. 我们所打算的这个计划都打败了。 Usaha-usaha yang kita bangun mungkin mengalami penurunan atau bahkan hancur di 2025. 也许在这个2025年，我们的生意就失败了。 Orang yang tadinya ada bersama dengan kita tetapi kemudian tiba-tiba harus pergi meninggalkan kita. 之前有在我们的身边的人，突然间离开了我们。 Semua itu menghadirkan retakan dan pecahan bahkan serpihan di tahun 2025 yang kita jadikan bagian hidup kita. 那一切就是变成我们2025年的一个部分的一个碎片和裂痕。 Tapi berita baiknya di tangan Tuhan, serpihan, retakan, hal yang hancur itu bukan akhir cerita hidup kita. 但是有一个好消息，在神的手里，那个裂痕和碎片不是故事的结局。 Di tangan Tuhan justru setiap retakan itu adalah jejak tangan Tuhan yang sangat indah ketika Dia menyatukannya kembali seperti filsafat Kintsugi ini. 在神的手中，我们的裂痕，我们的这个碎片的生活，就是变成美好的。 Bapak Ibu Saudara, itulah Ebenezer-nya kita. 那就是我们的一变一谢。 Bukan karena sepanjang 2025 hidup kita sempurna, baik-baik aja, apa yang kita inginkan semuanya tercapai. 不是因为我们所想要的，就是发现的，然后我们的生活是完全的，不是这样子。 Bukan karena hidup kita tanpa retakan dan pecahan sepanjang 2025 maka kita berkata Ebenezer. 不是说这一整年我们的生活是很顺利的，我们才说一变一谢。 Tapi justru karena kita melihat Tuhan setia, Tuhan menolong di dalam setiap retakan dan kegagalan kita. 但是因为我们看到神帮助的记号，使我们看到神的就是与我们同在，我们才可以说一变一谢。 Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Indonesia saya ajak kita sama-sama baca kesimpulan rangkuman untuk poin explore batu tanda pertolongan Tuhan ini. 第三点，刚刚我们说的是以探索神帮助记号的石头，我要请大家跟我一起读这个句子。 1, 2, 3. Ebenezer mengajarkanku melihat kembali batu luka hidup yang menimpaku dan menemukan batu tanda jejak pertolongan Tuhan di sana. 一变一谢教导我来看压在我身上的这个伤痕，但是同时也教我发现神帮助的记号也是在那儿。 Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita akan sampai ke poin yang terakhir yaitu nyeritain pertolongan Tuhan. 这时候我们已经到了最后的一点。 Ayat 10 sampai 12 kalau dirangkum itu menceritakan ketika orang Filistin menyerang, Tuhan itu menggelegar dengan suara yang dahsyat dan mengacaukan musuh Israel. 最后的一点就是感谢主，然后并述说他的帮助。在第10节有说，耶和华打发雷声，惊乱非利士人。 Bapak Ibu Saudara, Israel tidak berperang sendirian, tapi Tuhan yang berperang bagi mereka, Tuhan bertindak.
我们可以看到以色列没有单独作战，但是神出手帮 Dan 助他们。 yang menarik adalah setelah mengalami pertolongan Tuhan itu Samuel tidak berkata bahwa oke, puji Tuhan, mari kita simpan peristiwa ini untuk diri kita. 有趣的是，撒母耳没有说啊，感谢主，我们已经感受了、经历了神的帮助，我们自己存下来吧。 Tapi Samuel mendirikan batu peringatan, Samuel mendirikan batu sebagai kesaksian publik, orang bisa melihat batu itu. 但是呢，撒母耳立起这个纪念石头，让人家可以看到的。 Sehingga Bapak Ibu Saudara dari bagian ini kita mengerti bahwa pertolongan Tuhan itu perlu untuk disaksikan, pertolongan Tuhan itu perlu untuk diceritakan. 所以在这个方面，我们可以了解到，神的帮助是需要见证的，别人需要知道的。 Yang pertama adalah tujuannya supaya iman saudara seiman kita dikuatkan. 第一的目标就是让信徒们的这个信心可以被坚固。 Waktu orang-orang lain, generasi berikutnya bahkan melihat batu ini, mereka mungkin bertanya kepada senior mereka, ini batu apaan? 有可能下一代的人会问，这个石头是什么石头呢？ Bisa cerita berkata bahwa ini batu didirikan pada waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, pada waktu ini. 所以我们才可以讲故事给他们听。这个石头立起的时候，就是因为这样的。 Waktu kita nyeritain pertolongan Tuhan, maka nama Tuhan itu akan ditinggikan, bukan diri kita yang ditinggikan. 当我们诉说的时候，其实神的名被荣耀的不是我们的名。 Waktu orang-orang bukan keturunan Israel itu melihat ada batu di situ, ketika mereka bertanya, mereka pun dapat mendengar kisah pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup umat Tuhan. 当不是以色列民的人看到这个石头的时候，他们也可以听到，也可以看到神的帮助。 Sehingga orang lain pun akan tertarik, enak banget ya kalau punya Tuhan yang seperti mereka punya. 所以呢，其他人也可以吸引原来有这样的神是很好的。 Bapak Ibu Saudara, kalau pertolongan Tuhan hanya kita simpen sendiri, 主内弟兄姐妹，如果神的帮助我们自己存下来的， iman kita akan mudah dingin, Bapak Ibu Saudara. 我们的信心是容易很冷淡， Kita jadi orang yang sulit untuk berterima kasih sama Tuhan. 我们变成很难感谢神的人。 Kita akan berkata bahwa sudah selayaknya Tuhan perbuat itu untuk saya. 我们就会说，神这样对我们，神这样做对我们做的是理所当然的。 Tetapi pada waktu kita ceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan, maka nama Tuhan ditinggikan, iman kita dikuatkan dan diperteguh. 但是呢，当我们诉说神的帮助，我们的信心被坚固，然后神的名是被荣耀。 Iman orang lain pun dikuatkan. Wah, dia telah melalui masa-masa yang berat seperti itu. Tapi dia bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Aku pun punya Tuhan yang sama. 人家的信心也是被坚固。当人家看我们，他是跟神一起走过来的，我也要跟神走过来。 Yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita adalah, apa yang menjadi halangan aku untuk menceritakan pertolongan Tuhan? 有一个问题，我们需要问我们自己：有什么是挡着我们诉说神的帮助？ Apakah aku tidak bisa melihat pertolongan Tuhan sepanjang 2025? 我是不是不能看到在一整年神的帮助吗？ Atau aku melihat tapi aku tidak bisa bersyukur karena aku merasa sudah selayaknya Tuhan kasih itu untukku. 还是我有看到，但是我就觉得神所做的是理所当然的。 Atau aku takut dicap orang sombong waktu aku cerita tentang karya Tuhan, batu pertolongan Tuhan dalam hidupku di 2025. Takut dianggap sok rohani. 还是我害怕人家的评判，怕人家说我傲慢、假虔诚的。 Bapak Ibu Saudara, jangan keluar dari 2025 sebelum kita bertanya sama Tuhan. 主内弟兄姐妹，我们问神之前，请我们不要走出2025年。 Satu PR rohani saya berikan buat Bapak Ibu Saudara. 我要给大家一个属灵的功课。
enggak panjang, mudah untuk diingat. 不长也很容易记得。 Ebenezer bagiku di 2025 adalah ketika Tuhan menolong aku dalam titik. 我2025年的一变一谢，就是当神在什么什么情况帮助我。 Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sekarang tanggal 28 kita akan keluar 31 Desember masih ada cukup panjang waktunya. 离28日到31日还有几天的， Mari Bapak Ibu Saudara minta sama Tuhan tunjukkan satu orang aja. 我们求主来指导我们，就是指出一个人。 Dan Bapak Ibu Saudara boleh lengkapin kalimat yang saya tulis di slide. 然后你们可以把这个填空，把这个句子填空。 Ebenezerku di tahun 2025 adalah ketika Tuhan menolongku pada waktu apa? 我2025年的一变一谢，就是当神在什么什么情况帮助我。 Kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu, Bapak Ibu Saudara ketika merenung berdiam, saya percaya Tuhan akan bukakan, singkapkan, tunjukkan, ingatkan. 当我们反思思考，在神安静的时候，我相信神肯定会打开给我们的。 Bahkan kesulitan untuk merangkumnya dalam satu kalimat itu. Karena ada banyak sekali Bapak Ibu Saudara. 甚至我们会很难的来把神的帮助一个一个说出来，因为很多很多的。 Saya mengajak kita kembali yang bahasa Indonesia untuk bacain yang ada warna hitam kalimat penutup ini. 我们一起用英语来读这个黑色的句子。 1, 2, 3. Kesaksianku hari ini bisa menjadi Ebenezer bagi orang lain. Karena pertolongan Tuhan yang kuceritakan menumbuhkan imanku dan iman orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara di tahun menjelang akhir tahun 2025 ini kita bisa exit keluar dari 2025 dengan berani evaluasi fokus kita, dengan mengeksplor batu tanda pertolongan Tuhan dan nyeritain pertolongan Tuhan itu. 所以呢，我希望我们可以就是记得以变一谢。第一就是寻找神的旨意，走出2025年。变就是就是勇于评估我们的焦点。然后第三就是以这个探索神帮助记号的这个石头。然后第四就是感谢神，以诉说他的帮助。 Karena Ebenezer itu bukan kisah masa lalu, bukan kisah orang bangsa Israel doang, tapi kisah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. 因为以变一谢不单单过去的事情，不单单以色列民的故事，但是也是我们自己的故事。 Sehingga kita bisa sama-sama katakan nantinya Ebenezer sampai di akhir 2025 ini Tuhan menolongku. 所以最后我们可以一起说，一变一谢到2025年，耶和华都帮助我。 Kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. 在天上的爸父，你的仆人已经停止说话了。 Tapi biarlah kiranya Allah Roh Kudus boleh terus bersabda di dalam hati dan pikiran setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. 但是让圣灵在每个信徒说他信你的，一直听你的道。 Kami bersyukur ya Tuhan di ibadah tutup tahun 2025 ini. 我们很感谢你在这个周年崇拜会， Engkau mengajar kami tentang Ebenezer. 你教导在这个年终的崇拜会，你教导我们一变一谢， Biarlah ini bukan cuman kisah bangsa Israel di masa lalu. 让这个一变一谢不单单变成以色 Ini 列 boleh 民的故 menjadi 事， kisah hidup kami di masa sekarang ya Tuhan. 但是也可以变成我们自己的故事。 Kami rindu ya Tuhan untuk keluar dari tahun 2025 dengan berkata Ebenezer. 我们很渴望，我们可以说一变一谢走出2025年。 Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkata kepada Tuhan terima kasih. 让我们可以变成向神感恩的人。 Untuk setiap jejak tangan Tuhan yang menolong kami sepanjang tahun 2025. 我们可以对你说：“神啊，感谢你，你
对我们的帮助，一整年的帮助。 Karena kami tahu ya Tuhan, di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami, 因为我们知道，在我们的软弱有限当中， 2025 bukanlah tahun yang sempurna tanpa kegagalan. 2025年不是完美的一年，没有失败的一年。 Tetapi kami sungguh bersyukur kalau ada jejak tangan Tuhan di setiap retakan hidup kami. 但是我们很感谢你，在我们的这个生活裂痕当中有你的记号。 Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. 我们真的很感谢你在我们的生活的动工。 Seberapa kami jatuh bangun, kami tetap dapat berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolongku. 无论我们跌倒了几次，但是我们还可以说一遍一谢，到如今神帮助我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。